أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Apa khabar semua murid-murid? Ustaz doakan semoga murid-murid sihat walafiat bersama keluarga yang tersayang, insya-Allah. Baik, InsyaAllah pada petang ini Ustaz akan mengajar mata pelajaran tajwid. Dan sekian lamalah kita tak bertemu dalam musim KP ni. Terpaksa kita menggunakan medium ataupun kaedah PDPR online lah di rumah masing-masing. Jadi Ustaz harapkan perbincangan kita, perkongsian kita ilmu pada petang ini murid-murid dapat fokus dan memberikan tumpuan yang sebaiknya. Baik, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada petang ini, mari sama-sama kita tadah tangan kita baca doa belajar, insya-Allah. Baik. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا رب يسر ولا تعسر رب تمل بالخير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, moga-moga apa yang kita doakan, kita pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah terima segala doa kita, pengharapan kita, segala usaha kita. Lebih-lebih lagi kita diberikan kesihatan yang baik dalam sekarang lah, waktu yang sekarang ni kita dalam ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada pandemik COVID-19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga diri kita serta keluarga kita, insya-Allah. Baik. Jadi petang ini kita akan sambung pelajaran kita musurat berapa kita akan tengok balik. Murid-murid boleh buka buku teks tajwid. Dan dalam tajwid tahun 6 ni kita dah belajar berkaitan tentang idgham. Apa itu idgham? Apa itu idgham? Ada 3 idgham. Hukum ra. Tajuk besar yang Ustaz sebut ni. Hukum tanwin bertemu hamzah wasal. Apa hukumnya? Cara bacaan dia macam mana? Kadar dia macam mana? Jadi untuk hari ini kita akan sambung pelajaran yang keempat, iaitu bacaan khas mengikut riwayat Hafs bin Sulaiman an Asim, iaitu Tariqus Syatibi. Baik. Murid-murid yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, murid-murid boleh buka muka surat, tengok balik tak silap Ustaz, muka surat 30. Sambil kita mendengar video ataupun sambil kita menonton video ini, sambil-sambil kita buka buku untuk kita mudah untuk kita fahami lah apa yang kita belajar pada petang ini, insya-Allah. Baik. Jadi murid-murid semua tahun 6 tak ada yang murid tahun 5 Jadi baik. Jadi kita terus kepada fokus kita kepada pelajaran yang keempat, menceritakan kita kepada apa? Kepada okey, baik, muka surat apa ni, 30, betul lah, 30. Baik, sebelum kita meneruskan pelajaran kita, ada tajuk yang besar perlu kita fahami, perlu kita tahu. Apa itu antara bacaan khas mengikut riwayat Hafs anil Asim Tariqus Syatibi. Baik, dalam bacaan-bacaan tersebut terdapat beberapa unit ataupun beberapa perkara-perkara penting ataupun unit-unit lah yang perlu kita tahu. Yang pertama berkaitan tentang saktah. Apa itu saktah? InsyaAllah kita akan belajar sebentar sahaja lagi. Okey, yang kedua imalah. Apa itu imalah? Kita akan belajar kemudian, insyaAllah. Naqal, tashil, ibdal, ismam dan rum dan raum ataupun rum lah. Baik. Ada berapa? 2, 4, 6, 7. Ada 7. Ingat bila sebut tentang bacaan Hafs atau bacaan Hafs, ada
ada 7 perkara yang penting ataupun 7 tajuk kecil yang perlu murid-murid kena fahami dan kena ketahui. Sebab ini berlaku dalam bacaan Al-Quran. Bila mana murid-murid membaca Al-Quran, maka ada hukum-hukum yang disebut sebagai sakta, imalah dan sebagainya. Baik, cuma fokus kita pada hari ini, kita akan fokus kepada sakta. Yang pertamalah kita akan ambil yang pertama dahulu supaya murid-murid lebih faham, supaya tak peninglah apa yang kita belajar pada petang ini. Baik, murid-murid yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, boleh buka muka surat 31. Okey, baik, murid-murid boleh bacalah apa itu pengertian sakta. Baik, sakta ialah memberhentikan bacaan tanpa bernafas. Okey, bila kita membaca Al-Quran, bila ada satu part ataupun satu tanda yang bentuk ataupun tanda, kita akan baca tanda apa tu, tapi okey, sakta, dalam bacaan tersebut kita perlu dalam kita nak membaca, sebelum masa kita nak berhenti ke satu tempat atau satu tanda tu tanpa kita bernafas. Maksudnya apa? Bukan mati. Bukan mati Maksudnya apa? Tanpa kita mencuri nafas yang lain. Okey, dengan kadar 2 harakat. Ingat, memberhentikan bacaan tanpa bernafas. Maksud tanpa curi nafas dengan kadar 2 harakat. 2 harakat tu 1-2 lah. Berapa saat itulah. Dan menyambung semula dengan nafas yang sama. Nanti kita akan tengok misal ataupun contohnya. Baik, insya-Allah. Baik, yang kedua, tanda saktah di dalam Al-Quran ialah huruf sin. Dia ada huruf sin kecil tu. Jangan kita salah sangka, ataupun kita salah anggap bahawanya tanda sin tu adalah bacaan sakta. Ambil daripada perkataan sakta, iaitu sin kecil terletak di antara huruf akhir pada kalimah-kalimah tertentu. Tak semua ada tanda sin. Ada kalimah-kalimah ataupun ayat-ayat tertentu. Baik, yang ketiga, sakta hanya berlaku jika pembaca memilih untuk membaca secara wasal. Apa maksud wasal? Iaitu sambung sahaja. Maksudnya, okey, tengok sambungannya. Jika pembaca memilih untuk wakaf, iaitu berhenti, tidak harus dibaca sakta. Maksudnya kita ada 2 pilihan. Sama ada kita nak baca sambung. Kalau kita baca sambung, guna kaedah yang pertama itulah. Maksudnya kita berhenti dengan 2 harakat, kemudian kita sambung dengan nafas yang sama. Jika kita nak wakaf, kita nak berhenti pada tanda sin tu, maka kita tak perlu buat, tak harus untuk kita baca sakta. Maksudnya kita berhenti dengan wakaf yang tertentu, dengan wakaf bacaan tertentu. Baik, seterusnya yang keempat, terdapat 4 tempat wajib saktah di dalam Al-Quran, iaitu di dalam surah Al-Kahfi. Okey, biasa surah Al-Kahfi ni ayat yang pertama. Contohnya, Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Iwaja tu ada sin kecil kat situ. Nanti murid-murid boleh tengoklah dalam Al-Quran. Baik, seterusnya surah Al-Qiyamah. Wa qila man raq, kalau saya ustaz lah. Okey, surah Yasin. Surah Yasin apa? Nanti tengok contoh di bawah lah. Surah Al-Mutaffifin. Baik, dan seterusnya yang kelima, harus dibaca sakta. Okey, harus dibaca sakta. Tengok, fokus yang pertama antara kalimah maliyah dan halakah dalam surah Al-Haffah. Al-Haqqah ayat 28-29. Misalnya apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Maksudnya apa? Okay, kalau kita berhenti, walaupun ada tanda nombor tu, tapi kalau kita diharuskan baca sakta dengan kita guna nafas yang sama. Contoh lain, Ustaz akan ulang balik. Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Cara dia, kita berhenti dengan kadar 2 harakat dan kita sambung perkataan tersebut dengan nafas yang sama. Baik, antara kalimah lain, alimun dan bara'atun di akhir surah Al-Anfal dengan awal
surah At-Taubah. Okey, ni biasa kalau kita baca di dalam solat. Biasa ada qori-qori ataupun ada imam yang baca. Bagaimana dia baca di akhir surah Al-Anfal nak disambungkan dengan surah At-Taubah, maka diharuskan untuk kita baca saktah. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallah. Okey, Ustaz ulang balik Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Okey. Ni tambahanlah yang harus dibaca saktah. Tapi jarang kalau kita baca Al-Quran, maksudnya untuk mengisi masa kekosongan, jarang kita temu ayat tersebut ataupun kita menggunakan ayat tersebut. Baik. Murid-murid yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, boleh lagi murid-murid insya-Allah kita akan tengok misal dia. Misal lah yang terakhir sebelum kita tamat pembelajaran kita pada petang ini. Baik. Jadi murid-murid yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa itu misal dan cara bacaannya? Kita akan tengok misal bagaimana cara membacanya dengan betul dengan tajwid, insya-Allah. Baik. Okey, mungkin murid-murid boleh tengoklah bacaan ustaz dan boleh ikutlah di rumah masing-masing, insya-Allah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا إلى آخر ayat 6 surah Al-Kahfi. Ni ayat yang pertama dan ayat kedua lah Ustaz sebut tadi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Okey, bagaimana cara bacaannya saktah pada kalimah iwaja dengan bacaan mad iwad sekadar dua harakat tanpa bernafas. Tanpa bernafas tu jangan curi nafas lah. Kalau tanpa bernafas kita dah tak sempat nak baca dah innalillah. Kemudian menyambung bacaan qayyimah. Okey, macam Ustaz sebut tadi lah. Baik, kita pergi kepada surah yang kedua, surah Yasin. Ni biasa murid-murid dah selalu baca biasa malam Jumaat. Kita selalu dengar, tapi bagaimana cara yang betul untuk kita membacanya dengan sempurna. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Ulang semula. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Kita tengok pada cara bacaan dia saktah pada kalimah mim marqadina, iaitu marqadina. Tengok ada huruf sin dia. Dan tengok huruf sin kecil tu dengan itu huruf apa tu? Qaf. Tu dia ada cara bacaan lah. Tapi fokus kepada huruf sin yang kecil tu. Tanda sin yang kecil dekat atas huruf alif. Dengan bacaan pada mad asli sekadar dua harakat tanpa bernafas, kemudian menyambung bacaan hadza. Okey, baik. Okey, baik. Kita terus kepada surah Al-Qiyamah. Okey, murid-murid boleh tengoklah surah Al-Qiyamah. Pendek saja ayat dia, tetapi kena betul bacaan dia, tajwid dia dengan baik. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa qila man raq. Seulang. Wa qila man raq. Cara bacaannya saktah pada kalimah man dengan bacaan izhar. Okey, masuk bacaan izhar adalah nyata. Jangan waqila man, waqila mar. Jangan salah tu. Maksudnya izhar sebab hukum dia nun mati bertemu dengan huruf ra, maka hukum dia izhar haki. Maka bacaannya adalah waqila man raq. Tanpa bernafas kemudian menyambung bacaan raq. Okey, dan yang terakhir dalam surah Al-Mutaffifin, bagaimana kita membacanya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Okey, tengok bagaimana cara bacaannya saktah pada kalimah bal dengan bacaan izhar. Izhar juga. Okey, tanpa bernafas kemudian menyambung bacaannya. Maaf Ustaz, minta maaf, kesilapan. Ustaz nak betulkan balik pada kalimah yang surah Al-Qiyamah. Waqila man raq. Okay, kalau kita tengok hukum nun mati bertemu ra ada hukum dia, bukannya izhar. Tapi idgham bila gunnah. Lam ra. Kalau makluna ya waw mim nun. Okey, Ustaz minta maaf atas kesilapan Ustaz. Cuma bila sakta ni kena baca izhar, iaitu nyata, terang dan nyata. Baik. Jadi Ustaz harapkan murid dapat fahami dengan baik apa itu saktah, bagaimana cara membaca apabila kita bertemu dengan sin yang kecil di atasnya, bagaimana cara bacaannya. Mungkin murid-murid tak tahu sebelum ni. Bila kita belajar, kita dah tahu, kita dah faham, maka murid-murid, tugasan murid-murid perlu menerangkan kepada murid-murid yang lain ataupun kawan-kawan, sahabat-sahabat yang lain, supaya mereka tahu bagaimana menyebut dengan betul dan jelas. Baik. Jadi sekadar itu saja perkongsian ataupun pelajaran kita pada petang ini. Jadi kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.